Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan sahabat yang mungkin bersama-sama dengan saya pada pagi ini, insya-Allah hari inilah hari terakhir saya berada di Kota Nakhon, ataupun dalam bahasa lamanya kita panggil sebagai Kota Liga, juga dipanggil sebagai Kota Dharmaraja, negara si Dharmaraja, dan ada juga dipanggil sebagai Kota Raja. Dan nama pada lamanya datang beralinggar sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ni. Cuma pada hari ini insya-Allah kita sambil-sambil bersarapan. Ini sarapannya agak lewat sikit. Kalau ikut waktu di Thailand pada ketika ini jam 8.47 pagi. Maknanya kalau di Malaysia ni 9 lebih lah. Jadi pada hari ini insya-Allah sebagaimana yang selalu kita sebut, apa yang penting adalah pertama sekali kita perlu sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di mana sahaja kita berada sekalipun nikmat syukur itu sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu bersyukur nescaya kau akan tambahkan nikmat aku, tapi kalau sebaliknya kamu ingkar atau kamu kufur, ingatlah sesungguhnya azabku ini amat pedih. Jadi pada hari ini kita nak sama-sama meneroka minda kita, insya-Allah, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi ini atas dunia ni memang jelas lah. Kalau kita sebut rugi ni akan nampak ruginya material. Ruginya kerana kita rugi mungkin berniaga yang tidak untung. Ruginya tak dapat apa yang kita nak, tetapi kita terlupa rugi kita lah rugi yang kita tidak dapat nak tebus. Kalau kesilapan kita di dunia membawa ke mati, membawa kepada pengakhiran hayat hidup kita, maka itulah kerugian yang paling besar. Kenapa? Kita tidak mampu lagi untuk nak kembali ke dunia ni setelah kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kaedah fiqh jelas ada menyebut dalam kehidupan kita, dalam nak memandu kehidupan kita, dalam kita nak beramal, dalam kita nak berpecak, dalam kita nak menentukan ala tuju kita, nak menentukan yang kita ini mengisi ruang, mengambil peluang, dan kita tidak sia-siakan apa sahaja yang ada dalam hidup kita, terutama sekali berkaitan dengan tuntutan yang patut kita buat. Jadi kaedah yang popular yang selalu disebut-sebut oleh guru kita adalah mala yudriku kulluh la yutraku julluh. Suatu benda yang kita, kalau kita dapatkan semua ni, kita tak dapat semua apa yang kita nak. Misalnya mala yudriku kulluh, sesuatu yang kita tak dapat semua, la yutraku julluh, janganlah kita tinggal semua. Maknanya mungkin dalam hidup kita ni kita menyimpan angan-angan atau juga impian, kita nakkan sesuatu, tetapi kadang-kadang kita terlupa dalam kita meniti ruang kehidupan kita, dalam kita meneroka persekitaran hidup kita, kita tertinggal atau kita tinggalkan sesuatu yang sepatutnya kita kutip di perjalanan hidup kita ini menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pepatah Arab ada menyebut yang dipopularkan oleh ulama-ulama terdahulu, disebut untuk kita ambil sebagai motivasi, iaitu kalau boleh saya sebutkan, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Pepatah ni menyebut beramallah atau buatlah, lakukanlah untuk dunia ni seolah-olah kita ni akan hidup selamanya. Bayangkanlah orang yang perlu menjalani kehidupan yang panjang, kehidupan yang lama, apakah dia akan sia-siakan kehidupan dia? Adakah dia bersenang-lenang, sedangkan masa depan atau kehidupannya yang akan ditempuhinya itu adalah lama. Jadi bila lama, sepatutnya kita sebagai orang yang ada ruang, ada peluang, ada keupayaan, kita grablah apa yang ada supaya kita sebagaimana pepatah tersebut, seolah kita akan hidup selamanya. Bila hidup selamanya, apa yang ada ni kita tidak akan tinggalkan. Kita akan manfaatkan setiap ruang waktu yang ada. Jadi sambung dalam kata-kata yang sama juga disebut wa'mal li akhiratika. Buatlah untuk akhiratmu ka'annaka
kamu tu ada, seolah-olah kamu tu akan meninggal esok. Jadi bayangkan bila orang nak meninggal esok ni, apa dia kalau dia tahu bila ajalnya akan tiba. Kita tahu kita akan mati sebentar lagi. Takkan kita masih lagi masa tu nak fikirkan perkara-perkara yang remeh-temeh, kita nak fikirkan perkara-perkara yang menyakitkan hati kita, kita nak fikirkan sesuatu yang kita nak bersaing dengan rakan sahabat kita nak fikirkan sesuatu, kita nak tuntut itu, nak tuntut ini. Kita akan isi insya-Allah ruang dan peluang yang bermanfaat untuk kita bawa bersama ketika kita takdirkan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menjadi orang yang rugi kalau di dunia ni mungkin kita boleh tebus, tapi rugi di akhirat tak dapat kita nak tebus kerana apa peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja seumur hidup kita, bercerai saja badan dan nyawa kita, maka putuslah segala harapan kita, putuslah segala upaya kita, putuslah segala peluang kita, putuslah segala ruang yang ada untuk kita nak grab bekalan kita di dunia, nak membawa ke akhirat. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa memanfaatkan waktu supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya selalu kita sebut Allah bersumpah dengan masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Untuk berikan gambaran kepada kita bahawa pengurusan masa inilah amat penting. Kalau kita cuai, kalau kita terlepas, tidak mungkin lagi kita akan dapat kembalikan masa kita yang ada. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, sentiasa rugi. Jadi kita tanya diri kita pada hari ini, kadang-kadang kita ini tidak mengaku yang kita sebenarnya rugi. Kenapa? Kita merasai nikmat dunia, kadang-kadang kita alpa yang kita sebenarnya meniti dalam kerugian. Rugi kerana harta yang kita kumpulkan, kehidupan yang kita sibukkan pada hari ini, kita ketinggalkan untuk mereka yang lain. Tanpa sedikit pun dapat manfaat untuk kita di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak rugi ialah orang yang sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik. Ilal ladzina amanu, orang yang beriman. Dan mestilah seorang yang beriman. Kalau kita tidak ingin rugi di akhirat, kita mesti menjadi seorang yang beriman. Inna amanu wa amilus solihat, mengerjakan perbuatan yang baik. Wa tawassaw bil haq, berpesanlah saling berpesan antara kita kepada sesuatu yang benar. Lakukan yang benar, katakan yang benar sahaja, sebarkan perkara yang hanya benar sahaja, bertindaklah dengan benar. Dan disebut juga wa tawassaw bis sabr. Maknanya kita kena pesan antara kita supaya kita ni bersabar. Dalam kita nak menghadapi pancaroba kehidupan kita di dunia ni, kalau kita tidak sabar, maka kita akan sampai ke puncak yang kita nak. Maknanya kalau orang yang kita ambil contoh yang paling mudah, kita bercita-cita, kita ingin untuk nak merasai kelazatan dunia, nak rasa makanan yang sedap-sedap, tapi kita malas nak bangkit daripada tidur, nak nak bercerai daripada katil kita pun kita rasa malas, maka rugilah kita. Orang lain dapat manfaatkan, dia boleh rasa makanan yang sedap-sedap, boleh melihat suasana yang indah, tapi kita memilih hanya untuk berkurung di bilik, berada di katil. Bayangkanlah kita hanya terima kalau ada ihsan daripada rakan sahabat kita, mereka hantar makanan, mereka uruskan kita. Kalau kita masih ada upaya, rugilah. Kenapa? Kerana upaya kita tidak guna, tenaga yang ada kita tidak guna, kuasa yang masih ada kita tidak guna, dan kita akan sentiasa rugi. Dan untuk nak mencapai yang kita hajat dalam dunia ini, dan untuk nak mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah sabar. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wasta'inu bis sabri was salah. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepadanya dengan sabar. Maknanya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, wasta'inu bis sabri was salah, dan juga kita sembahyang. Kenapa? Untuk nak sembahyang ni banyak pengajaran yang kita dapat daripada ibadat solat yang kita lakukan. Bermula dengan kita kena menyucikan diri. Sebab dia sebut hakim. Bila kita kata hakim dirikan solat ini, tidak semata-mata solat itu sahaja kita perform, tetapi apa sahaja yang membawa kepada yang memungkinkan kita solat, kita mesti ikut. Bermula dengan kita kena ada pengetahuan, dan kita kena tahu juga apa yang
menyebabkan solat kita diterima ataupun tidak. Dan kita kena tahu juga adakah solat kita berkualiti ataupun tidak. Dia bermula dengan kita buat persiapan. Kalau kita tidak ada pakaian yang sempurna, kita kena cari pakaian yang sempurna untuk kita tutup aurat. Dan sebelum kita nak solat, kita diwajibkan sebagai seorang Islam ni makna kena berwuduk. Itu diajar supaya kita turut secara tertib, akhirnya akan membuahkan hasil yang ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita dalam keadaan malas. Kalau kita sebut solat, kita terus saja solat. Dah solat kita tu dah, kalau dilihat oleh rakan sahabat kita, maknanya kita melakukan solat tapi solat kita tidak diterima. Kenapa? Kita tidak mengikut atur cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tata caranya kita tidak ikut, dengan berwuduknya tidak, dengan niatnya tidak, maka apa mungkin ibadat solat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama-samalah kita insaf untuk kita nak koreksi diri, untuk kita nak hidup di dunia ni dengan aman, dengan rasa bahagia dan sebagainya. Kita kena pertamanya lah mencucikan diri, bermula daripada hati. Kenapa? Setiap amalan kita ni dikira adalah bermula daripada apa yang kita niatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dikira berdasarkan niat. Rugilah kalau kita tidak ada niat. Kita buat sesuatu dengan tidak sengaja. Kita terbangun daripada tidur, tiba-tiba kita solat malam, solat tengah malam, solat tahajud dan sebagainya. Tapi kita tak tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak niat pun untuk kita lakukan. Semata-mata buat dengan cara tidak sengaja, dengan cara kita mimpi. Dalam keadaan mimpi kita melakukan ibadat kita tidak terima. Kenapa? Allah nak melihat kesungguhan kita, tekad kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam meraihkan tempoh hayat umat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata umur umat dia ni antara 60 dan 70 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan wafatnya pada umur 63 tahun. Maknanya pada hari ini kita sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah peluang dia berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satunya adalah hasrat kita, niat kita untuk melakukan kebaikan. Dan kita memang bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, tetapi kita tidak berjaya untuk lakukan. Mungkin ada kekangan masa, ada gangguan dan sebagainya, tapi Allah SWT dah berikan ganjaran kepada kita walaupun kita tidak melakukannya. Dengan kata lain, tidaklah memberikan ruang kita untuk memperolokkan perkara agama, tetapi perkara baik ini mesti kita niat. Kalau boleh kita lakarkan dalam peta kehidupan kita, roadmap kita nak menuju ke akhirat. Ada orang dia buat roadmap dia dalam hidup ni, dia buat bermula daripada apa yang dia hajati. Dia mungkin dia nak umur sekian-sekian untuk dia nak capai pendapatannya berapa, sampai ke peringkat umur sekian dia nak capai untuk dapatkan kenderaan yang diidam-idamkan. Peringkat umur sekian untuk dia nak berpasangan, peringkat umur sekian untuk nak ada keluarga sendiri, nak ada rumah dan sebagainya. Tetapi jarang di kalangan kita untuk melakar peta laluan kita untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak menyediakan peta yang sepatutnya, maka kita terlupa, dan akhirnya bila dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mengejut, kita tidak bersedia dan kita pergi dalam keadaan kita sia-siakan hidup kita di dunia. Dan banyak kata-kata ulama yang boleh kita jadikan sebagai panduan berkaitan dengan masa, seperti mana disebut al-waqt kas-saif. Waktu ataupun masa ni seperti pedang. Seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kita tak potong dia, kita tak ambil dia, kita tak guna dia untuk potong, kau tak akan. Ingatlah sesungguhnya pedang tu tadi telah memotong kita. Maknanya dalam kita menguruskan masa ni, kita jangan biarkan apa suasana atau keadaan yang menentukan kehidupan kita, tetapi kitalah yang mencorakkan kehidupan kita. Dan dalam kata-kata mutiara yang boleh kita kutip sebagai pedoman untuk kita hidup di dunia ni, sebagaimana disebut oleh ulama silam, kata al-waqt illam tashghul. Masa ni, waktu ni illam tashghul, kalau kamu tidak plan, tidak sibukkan dia, syawalat nafsak, dia akan menyibukkan diri kamu. Maknanya pada hari ni kadang-kadang kita boleh tanya diri kita, kita diberikan masa 24 jam sehari, kita diberi masa 7 hari seminggu, kita diberi masa sama saja 30 hari, 31 hari sebulan, kita diberi masa sama saja dengan mereka yang lain, 365 hari, 364 hari, 365 hari setahun.
Tetapi apakah hidup yang kita jalani selama setahun, selama seminggu, selama sehari ini kita isi dengan suatu benda yang bermanfaat? Kenapa? Sebab disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak dalam ayat-ayat Al-Quran tentang penyesalan. Menyesal kerana tidak manfaatkan masa yang ada, menyesal kerana tidak gunakan peluang yang ada, menyesal kerana tidak sempat untuk melakukan perkara kebaikan sewaktu berada di dunia. Kenapa kita mengejar dunia? Dunia yang kita kejar memanglah tidak akan selamanya kita merasa puas. Kenapa? Semakin kita kejar dunia, maka semakin jauh kita rasa. Tapi semakin kita kejar kehidupan akhirat, insya-Allah kita akan rasa lebih dekat dengan pencipta kita. Kenapa? Kita telah bersedia. Andai kata kita dijemput, kita pergi dalam keadaan kita rasa bahagia, kita terlepas daripada segala tanggungjawab kita di dunia. Dan di dunia ini kita kena ingat, kadang-kadang kita rasa dengan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mencampuri urusan rakan sahabat kita yang lain, kita rasa kita dah cukup bersedia untuk pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Taala. Sebenarnya kita silap. Kenapa hidup kita ni sebagai seorang Muslim mesti hidup berkomuniti, mesti hidup dalam struktur. Maknanya kalau kita nak hidup sendirian, kita kata kita tidak ada tanggungjawab, kita tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Taala, sebenarnya kita silap. Kenapa? Antara banyak benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehingga dikasih kepada saudaranya sebagaimana dikasih kepada diri dia. Maknanya kalau kita nak lestarikan kehidupan kita, hidup yang harmoni, kehidupan yang bahagia, tapi kita membiarkan rakan sahabat kita, biarkan keluarga kita, biarkan pasangan kita, biarkan anak-anak kita terbiar dalam keadaan mereka ini hilang hala tuju, mereka hidup dalam kesusahan, mereka hidup dalam keadaan yang tidak tidak menurut lunas sebagaimana ditentukan oleh Islam dan sebagainya, maka kita juga sebahagian daripada tanggungjawab yang akan kita pikul di akhirat kelak. Maka tidak adalah kita nak sebut sebagaimana yang selalu dituturkan oleh masyarakat kita, jaga tepi kain masing-masing. Betul lah, tepi kain kita kena jaga. Kain kita yang kita nak pakai kita kena jaga. Sebab itulah kita nak memilih pakaian ni, kita pilih pakaian yang elok-elok, kita tak pilih pakaian yang compang-camping, pakaian kusuk asai, pakaian yang kotor. Kita pilih yang terbaik. Tapi walaupun kita pilih yang terbaik, kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin pakaian kita sewaktu kita pakai, pakaian tu dah koyak, ataupun sewaktu pakaian tu berada di tubuh kita ada kotoran yang melekat di pakaian yang kita tidak nampak, kecuali rakan sahabat lah yang akan membantu kita untuk menunjukkan di mana cacatnya pakaian yang kita pakai. Mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, al-muslim mir'atun li akhihil muslim. Seorang Islam itulah cermin kepada rakan sahabatnya, saudaranya yang muslim. Maknanya pada hari ini kalau kita sebut mirror ataupun kita sebut sebagai cermin, sebenarnya adalah untuk kita nak melihat sosok kita yang tidak mampu untuk dilihat oleh dua mata kita secara biasa, tetapi kita kena guna alat bantu yang lain. Jadi rakan sahabat kita lah akan bantu kita insya-Allah untuk kita nak teruskan perjalanan hidup supaya kita tidak tersilap langkah, terpesong dan juga tidak dikategorikan sebagai orang yang rugi di dunia, kita sengsara, rugi di akhirat lagi-lagilah kita sengsara, yang akan menyebabkan kita rugi selama-lamanya. Dan sama-samalah kita cuba untuk kita menjadi orang yang baik. Kenapa? Kadang-kadang kebaikan itu tidak mampu kita laksanakan, tapi kita masih lagi ada peluang untuk memberikan tunjuk ajar kepada rakan sahabat untuk mereka lakukan perkara yang baik. Tidak perlu untuk kita menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang baik untuk kita nak mengajar rakan sahabat kita, kaum keluarga kita untuk menjadi orang yang baik. Kenapa? Kebaikan yang dilakukan kerana kita juga adalah sebahagian daripada kebaikan. Dan kita jangan pernah merasa rugi. Kenapa? Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa-siapa yang tunjuk jalan yang baik, tunjuk jalan kebaikan, kebaikan itu diikuti, dilaksanakan oleh orang yang lain, kafa'ilihi, seolah dia melakukannya. Dan ingatlah, kalau kita
rasa kecewa. Setiap kebajikan, setiap apa yang kita buat di dunia ni tidak dinilai oleh manusia, tidak diberi penghargaan, tak pernah pun disebut-sebut. Malah kadang-kadang kita dipencilkan, kadang-kadang kita diposisikan ke sudut gelap, diposisikan ke sudut yang tidak menyenangkan. Tak perlu kita nak berasa gundah gulana, tak perlu nak rasa duka cita, kerana apa yang kita buat bukan untuk mereka. Apa yang kita buat sebenarnya untuk diri kita, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha. Sekiranya kamu melakukan kebaikan, sebenarnya kebaikan telah untuk diri kamu. Wala in asatum, kalau membuat benda yang tidak baik, benda yang buruk, benda fasad dan sebagainya, maka dia akan kembali juga kepada kamu. Wang yang kita belanjakan, mungkin kita kata selain daripada kita gunakan untuk diri kita sendiri, kita berikan kepada rakan sahabat kita yang lain, kita bantu mereka, sebenarnya dalam keadaan biasa kita nampak kita menolong, tapi dalam perkiraan akhirat sebenarnya kita menabung dan kita membeli saham akhirat kita untuk kita bawa bersama dan untuk kita nikmati di kehidupan kita di akhirat. Dan insya-Allah marilah sama-sama kita manfaatkan ruang yang ada. Janganlah kita menjadi seorang yang menyesal. Kita grablah apa yang ada di depan mata kita, selagi baik kita manfaatkan. Daripada sekecil-kecil perkara, kita bangun daripada tidur, kita buat apa yang mampu kita buat. Mana daripada katil tadi, kita bangun pada tidur, diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah syukur, alhamdulillah. Kita disusuli dengan bacaan doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita turun daripada katil, ambillah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita turunlah dengan kaki kanan. Lepas tu kita mungkin benda yang boleh kita praktikkan, sebelum kita mandi kita basuh muka, adalah sunnah. Dan selain daripada itu juga, mandi niatlahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadi sihat, untuk kesegaran diri, untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga akan dapat pahala. Dan banyaklah daripada kehidupan kita seharian. Dan yang paling penting adalah untuk kita nak menjadi orang yang tidak rugi di dunia ni adalah kita hanya buat ataupun kita berkata-kata sesuatu yang penting sahaja. Kalau sesuatu yang tidak mendapat manfaat, tak memberikan kita manfaat, tak perlulah kita nak lontarkan. Jangan jadi sebagaimana sebahagian dari sahabat kita, pantang ada saja isu, semuanya nak dikomen, semuanya nak ditularkan, semuanya nak diulas, sedangkan dia tidak pun berpengetahuan tentangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang rasa dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, falyakul khaira, katakanlah perkara yang baik saja. Falyakun, hendaklah dituturkan, hendaklah dia kata, hendaklah dia lontarkan perkara yang baik sahaja. Maknanya kalau perkara yang tidak ada manfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, auliyasmut, ataupun kalau tak ada sesuatu yang baik untuk kita kongsikan daripada percakapan kita, baik kita diam. Kerana diam itu juga diam berpahala, bercakap perkara yang baik itu berpahala, dan diamnya juga adalah berpahala daripada kita menyakiti hati rakan sahabat, daripada kita tersalah cakap, daripada kita tersebut perkara-perkara yang tidak baik. Dan antara perkara yang kita praktik seharian tapi dalam keadaan kita tidak sedar, kenapa kita merasakan apa yang kita buat adalah bukan sebahagian daripada agama. Sunnah kita di bilik mandi, sunnah kita di awal pagi, sunnah kita setiap kali kita nak mendirikan solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak memberati, tidak menjadi satu benda yang sukar ke atas umat aku akan perintahkan mereka ini supaya bersugi ataupun kita kata gosok gigi setiap kali nak mendirikan solat. Jadi pada hari ini kita bangun daripada tidur, selain pada apa yang kita praktikkan, kita amalkan, yang kita sebut tadi, kita gosok gigi, niatlahkan Allah Subhanahu Wa Taala, niatlah untuk kita nak praktikkan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang paling penting tetapi ramai di kalangan kita jarang nak praktik adalah kita senyum kepada rakan sahabat kita, senyum kepada saudara kita yang lain, senyum kepada siapa sahaja. Senyum ni bukan bermakna kita sinis ataupun senyum tawar, senyum hambar, senyum perli dan sebagainya. Senyum yang membahagiakan mereka yang lain. Kerana ini juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum yang kamu ukirkan, senyum yang kamu berikan kepada saudaramu merupakan satu sedekah. Tak perlu nak ada seguning intan, tak perlu nak ada seberkah emas, tak perlu nak ada bertimbun duit, tetapi cukuplah dengan kita senyum, kita sedekah ke senyuman kita. Ya, insya-Allah Allah SWT akan berikan kita ganjaran kerana kita telah bersedekah. Marilah sama-sama kita supaya akhirnya nanti kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan kita diterima. Sama-sama kita praktikkan doa ni buat yang akhirnya. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah hayat kami ini dengan kesudahan yang baik. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah kamu akhiri, kamu tamatkan riwayat kami yang hidup dengan kesudahan yang tidak baik. Ada tu sahaja daripada saya pada pagi ini, sambil-sambil minum secangkir kopi, sambil-sambil bersarapan seadanya, kita bersembang supaya momen yang kita berada pada hari ini dapat menjadi sebagai salah satu bukti yang kita pernah bersama mempraktikkan apa yang Allah SWT suruh, apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.